Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita teruskan lagi tuition online Perlis Mengaji fasa kedua 17 hari bulan 4 2020 ya, untuk subjek matematik. Ya, tajuk pada hari ini ialah kecerunan dan luas di bawah graf, gradient and area under a graph, tajuk yang ke-6 ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf, atau kita akan belajar understand and use the concept of quantity represented by the gradient of the graph. Ya. Dan yang kedua, subtopik yang kedua, kita akan belajar memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Understand and use the concept of quantity represented by the area under a graph. Okey pelajar, kita teruskan ya lagi. Jadi pada hari ini, para pelajar akan didedahkan dengan dua graf, iaitu graf jarak masa, distance time, dan lagi satu laju masa, speed time. Ya, kita akan mengkaji apakah perbezaan di antara dua graf ini dan apa yang dapat kita tafsirkan daripada kedua-dua graf ini. Baik, cikgu teruskan lagi ya. Okey, sebelum kita belajar tajuk ini, pelajar perlu ingat, kita telah belajar laju, jarak dan masa pada masa kita di tingkatan 3. Ya, laju, jarak dan masa kita di tingkatan 3 ya. Speed, distance and time, iaitu jarak segitiga ya. Segitiga jarak laju masa yang telah diperkenalkan masa tingkatan 3 dahulu, iaitu jarak laju masa JLM. Kalau cikgu kata jebol ligan monyet. Ya. Jadi laju ialah jarak per masa. Laju ialah jarak per masa. Jarak kita baca kat sini, laju kali masa ataupun laju darab dengan masa. Dan untuk mencari masa, kita perlu tahu jarak dan kita bahagi dengan laju. Ini kegunaan formula ni ya, jarak, laju, masa. Jadi boleh ya para pelajar, kena ingat ya. Okey, seterusnya okey, kita teruskan lagi. Kita memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. Ya, understand and use the concept of quantity represented by the gradient of the graph. Okey, jadi di sini graf ni, ya. Graf ni, okey, yang ini ya graf jarak masa. Ya, jarak masa, dan garis yang warna lembut ini, agak lembut warnanya ya. Okey, diharap pelajar dapat ya nampak kecerunan ni mewakili laju. Ya, jadi perubahan di sini kita panggil perubahan jarak, iaitu untuk selari dengan paksi yang mencancang ini ialah jarak. Selari dengan paksi mendatar ini ialah perubahan masa. Ya, masa. Jadi kita tengoklah masa dia berubah bila garis ini melalui kawasan ni, maka dia ada perubahan jarak dan perubahan masa. Maka kecerunan graf jarak masa di sebelah mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Ya, kecerunan graf jarak masa di sebelah mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Jadi kita tahu laju ialah perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Ya, speed equal to change of distance divide by change of time. Ya, jadi pelajar harus ingat. Okey. Baik, jadi apa lagi kita boleh faham ya daripada graf yang diwakili kecerunan graf ini? Apa yang kita faham? Cuba pelajar tengok. Paksi ini mewakili jarak, paksi mendatar mewakili masa. Okey, ini ialah objek yang bergerak. Okey, bila dia bergerak, di sini ada pecutan, ya, dia bawa ada laju. Lepas tu dia tak ada ni.
jarak. Tak ada jarak di sini. Di sini ke sini jarak dia sama. Jadi bermaksud objek ini berhenti dan lepas tu dia balik ke tempat dia. Ya. Okey, jadi kita tengok lagi contoh soalan, ya. Contoh soalan bagi jarak masa ataupun distance time ni. Okey, cuba kita tengok soalan dia. Rajah 7 menunjukkan graf masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Okay, diagram 7 shows a distance time graph for the journey of a car from Kuala Lumpur to Ipoh. Okay, jadi hari ini cikgu baca juga dalam bahasa Inggeris ya kepada pelajar-pelajar yang mengambil DLP ya. Pada pelajar-pelajar yang mengambil DLP boleh fahamlah sedikit sebanyak ya. Okey, jadi kita tengok ini ialah rajah yang diberikan ya. Rajah ini pada paksi mencancang ini ialah jarak dari Kuala Lumpur ke Tapah dan ke Ipoh ya. Kuala Lumpur, Tapah dan Ipoh. Okey. Kuala Lumpur pergi ke Tapah, pergi ke Ipoh. Okey, yang ini ialah masa perjalanan dia. Pelajar kena faham, dia bermula pada pukul 12. Jadi kereta ini bertolak dari Kuala Lumpur pada pukul 12 dan pada masa 13.45 dia sampai di Tapah. Lepas tu dia berehat. Dia berehat ni, ya. Lepas tu pukul 2 dia sambung balik ke Ipoh. Sampai di Ipoh pada pukul 15.20 iaitu pada pukul 3.20. Masa ini dalam sistem 24 jam ya. 24 hour system ya masa ni. Okey, jadi kita tengok bagaimanakah soalannya. Okey, contoh soalan. Nyatakan tempoh masa dalam minit pemandu itu berhenti rehat di Tapah. Untuk menjawab soalan ni, okey, pelajar tengok ya, ini minutes. State the duration of time in minutes. The driver stop and rest at Tapah. Jadi kita kena tengok masa yang dikendaki ialah minit. Jadi kita tengok masa bila dia berehat. Iaitu pada masa graf ini mendatar. Ya, bila graf mendatar? Iaitu pada pukul okey, pada pukul 14. Lepas tu dari pukul 13.45. Jadi kita tolaklah operasi dia ialah tolak 14.00 tolak 13.45. Di sini cikgu nak pesan. Sebab kita banyak jumpa juga ya para pelajar dalam kelas cikgu ke, dalam kelas kawan-kawan cikgu, ada ramai yang ingat ya, ada ramai yang ingat bahawa 1 jam itu 100 minit. Jadi di sini jawapannya salah. Pelajar kena ingat 1 jam ialah bersamaan dengan 60 minit. Jadi 60 tolak 45 maka jadilah 15 minit. Ya. Jadi 1 hour equal to 60 minutes. Kena ingat. Para pelajar kena ingat. Kalau salah ini salah lah ya. Ini ialah markah percuma 1. P itu bukanlah percuma. P itu untuk tahap pengetahuan. Kalau pelajar tak faham dan tak tahu, maka dia akan salah soalan ini. Okey, baik. Cikgu teruskan lagi ya. Okey. Rajah 7 menunjukkan graf jarak masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Soalan tadi jugalah. Kita baca banyak kali, tak apa soalan, supaya dia masuk dalam fikiran kita ya. Diagram 7 shows a distance time graph for the journey of a car from Kuala Lumpur to Ipoh. Okey, tengok. Ini graf tadi ya. Okey, sekarang apa soalan dia? Okey. Hitung laju dalam kilometer per jam kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah. Calculate the speed in kilometer per hour of the car from Kuala Lumpur to Tapah. Jadi, para pelajar nak kira laju. Okey, laju dalam kilometer per jam. Okey, laju dalam kilometer per jam.
Jadi yang ini kalau yang minit kita kena tukar ke jam. Okey. Ingat tu ya. Okey, kita nak tengok dari Kuala Lumpur ke Tapah. Yang kuning ni. Yang cikgu kuning ni ialah dari Kuala Lumpur ke Tapah. Okey, jadi kita nak tengok jarak dia ialah okey, jumlah jarak yang dilalui Kuala Lumpur ke Tapah ialah 152. Jarak yang dilalui iaitu 152. Bahagi dengan masa. Masa 12 sehingga pukul 13.45 bermakna 1 jam. Ni 1 jam 45 minit. Kenapa cikgu per dengan 60? Kerana masa ini dalam minit. 45 minit. Untuk tukar ke jam, kita kena per dengan 60. Maka pelajar boleh tekan terus kalkulator 152 per dengan 1/45 per 60. Maka pelajar akan dapat 8/4/7 atau dalam perpuluhan 86.86. Ya, 86.86. Boleh? Ya. Jadi itu ialah laju kereta tu. Maksud dia dalam masa 1 jam, purata dia bawa ni ialah 86. Dia bawa kereta tu dalam 86. Ya. Okey, seterusnya. Okey, itu pelajar diberi 2 markah lah. 1 di sini dan 1 di sini. Jadi 2 markah. Okey, menggunakan soalan yang sama juga. Ya. Okey, menggunakan soalan yang sama. Perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Tapah. Rajah 7 menunjukkan graf jarak masa bagi satu perjalanan ke sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Tapah. Okey, tengok lagi apa soalan seterusnya. Hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta bagi keseluruhan perjalanan. Calculate the average speed in kilometer per hour of the car for the whole journey. Maksud dia kita nak kira seluruh perjalanan. Maka apabila kita nak kira seluruh perjalanan, maka kita kena ambil ialah ya jarak sama dengan laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju, okey, laju jarak bahagi masa. Jadi purata apa ni jarak yang dilalui, jumlah jarak yang dilalui, ya, jumlah jarak yang dilalui. Okey, berapa jumlah jarak dilalui? Okey, tu yang kuning tu semua ni jarak dilalui. Jadi dia bermula dari Kuala Lumpur ke Ipoh, jarak yang dilalui ialah 205. Ya, jadi 205. Ni jarak. Jadi masa yang diambil pukul 12 dia sampai pukul 15.20. Maksud dia 15.20 tolak 12. Maka kita akan dapat 3 jam 20 minit. Okey, jadi 205 per dengan 3/20/60. Sebab jawapan hendak dalam jam. Ya, jadi para pelajar tukar kepada jam per dengan 60. Jangan lupa tukar. Ya, okey. Baik, jadi kita akan dapat jawapannya 61.5 kelajuan dia. Tak lajulah kau ni bawa kereta. Ya, jadi sebab dia dia kira semua yang berhenti, semua pun dia kira. Itu yang dipanggilkan jumlah jarak yang dilalui per dengan jumlah masa yang diambil. Okey. Okey, distance travel over times taken, ya. Ingat tu. Jadi 61.5, maka pelajar akan diberi 2 markah untuk soalan dalam SPM. Ya. Okey. Seterusnya lagi. Kita tengok. Ini soalan SPM tahun 2017. Okey. Ada 3 graf. Ya, kita baca soalan dia. Raja menunjukkan graf jarak masa bagi Umar, Jason dan Martin dalam acara larian 100 meter. Okey. Diagram shows distance time graph of Umar, Jason and Martin in a 100 meter race. Jadi dalam 100 meter, acara 100 meter ini Umar. Pelajar
biasa kan pada awal tahun kita akan ada acara sukan, ya, acara sukan. Sekarang ni kita ada acara sukan tara. Jadi dalam sukan tara itu pelajar akan dilepaskan untuk berlari daripada starting point ni, ya, 100 meter, daripada starting point kosong terus kepada 100 meter. Okey, dalam masa kita berlari itu berbagai-bagai kejadian ada. Ada yang jatuh terus tak lari dah, ya. Dikutip oleh PBSM. Ada juga yang bila kawan-kawan bagi sokongan, dia bangun dan lari lagi, ya. Dan ada terus berlari sehingga ke penamat tanpa menoleh ke belakang. Jadi kita tengok graf ini, graf OPQR ni Umar. Jadi kita baca macam mana, apa jadi dengan Umar. Okey, Umar dia berlari sampai 50 meter dia berhenti. Mungkin dia jatuh ke apa, ya. Jadi lepas tu kawan-kawan kata okey, lari lagi. Dia pun lari dan sambung balik 100 meter. Ini graf untuk Umar. Sekarang kita tengok graf untuk Martin. Okey, ni larian Martin. Martin lari terus. Lari terus sampai ke garisan penamat. Habis di situ. 16 saat saja dia lari. Ya, laju Martin lari. Dan seterusnya OKL, Jason. Dia lari sampai 70 meter. Tak sampai 100. Ya, dia lari sampai 70 meter. Dia berhenti terus. Kemungkinan dia telah dikutip oleh PBSM. Habislah. Jadi dia dah tak lari dah. Takat 70 meter je dia berjaya lari. Okey, ini ialah penerangan graf. Dalam soalan SPM dia tak terang macam itulah. Ni cikgu terang supaya para pelajar faham berkenaan dengan graf jarak masa ini. Baik, kita tengok soalannya. Apakah soalan dia? Okey, soalan dia. Siapakah yang memenangi perlombaan itu? Who won the race? Ya, siapa yang menang? Kita tengok. Yang menang, yang lari tak berhenti tu dia menang lah. Ya, jadi kita tengok terus garis lurus ini. Dia terus memecut. Jadi yang menang ialah, okey, mana yang menang? Ya, Martin pandai. Ya, Martin menang. Jadi kita tengok dia lari laju. Okey, baik. Seterusnya, okey, semasa perlumbaan, Umar tergelincir dan jatuh. Selepas itu dia meneruskan larian. Okey, jadi Umar tadi cikgu dah terang, ya, dia lari sampai 50 meter, dia jatuh. Lepas tu dia sambung balik. Ya. Okey, selepas itu dia meneruskan larian. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Umar meneruskan lariannya. Jadi dah berapa lama ni dia berhenti ni? Berapa lama? Ya, jadi para pelajar boleh tengok graf ni, tengok masa dia. Q18, P9. Jadi masa dia kat situ yang cikgu bulatkan. Okey, jadi 9 saat dia berhenti, dia jatuh, tergelincir. Ya, mungkin lincin padang tu, jadi dia pun jatuh. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Semasa perlumbaan, Jason tercedera. Kan cikgu kata dah tadi dia cedera dan dia berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garis penamat apabila dia berhenti berlari. Okey, dalam masa dia lari ni, dia jatuh. Okey, kita nak cari jarak dari garisan penamat. Mana dia garisan penamat? Iaitu kita mula dengan kosong, ya, starting point. Kita habis di 100 meter. Jarak dari garisan penamat. Jadi maksud dia dari garisan penamat. Garisan penamat ialah 100 meter. Jadi 100, dia berhenti di 70. Maka berapa jarak dia? Okey. Maka jaraknya ialah kawasan ni lah. Ya, 100 tolak 70. Maka 30 meter. Ya. MT tu meter, M je lah patutnya, ya. 30 meter daripada garisan penamat. Okey. Ini ialah soalan SPM sebenar, ya, pada tahun 2017. Kita nampak macam susah soalan ni, tapi mudah sahaja, ya. Okey, baik. Terusnya, hitung purata laju, ya, average speed dalam meter per saat bagi Umar.
Sekarang kita nak tengok yang graf Umar. Mana graf Umar? OPQR. OPQR. Okey, kita tengok purata laju bagi Umar. Sekarang Umar, berapakah jarak yang dilalui oleh Umar? Okey, jarak dia ialah 100. Berapa masa yang diambil oleh Umar untuk sampai ke garisan penamat? 20 meter. Okey? Okey, jadinya 100 bahagi 20 meter. Jadi kita tulis 50 meter per saat. Ya. Jadi tak payah tulis meter per saat sini pun dah tak apa. Kerana sini dah dinyatakan dah meter per saat bagi Umar. Ya, boleh ya para pelajar? Cikgu teruskan lagi. Okey, sekarang kita masuk kecerunan dan luas di bawah graf. Gradient and area under a graph, iaitu subtopik yang kedua. Ya. Di mana kita kena memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Kita understand and use the concept of quantity represented by the area under a graph. Okey, boleh ya para pelajar? Kita teruskan lagi. Sekarang kita tengok. Okey. Kecerunan dan luas di bawah graf ini. Begini ya, laju dia paksi yang mencancang ialah mewakili laju, paksi yang mendatar mewakili masa ataupun time. Ya. Jadi kita tengok di sini kecerunan positif ialah pecutan. Laju kan main ya. Lepas tu di kecerunan sifar ya. Tak ada kecerunan di sini, maka dia mendatar, dia ialah pecutan sifar. Ya, laju seragam. Dia bawa kereta sama je. 50 km sejam, 50 km sejam dalam masa beberapa lama. Itu maksud dia kecerunan sifar ataupun kita panggil laju seragam. Dan daripada situ dia turun pula. Yang ni kita panggil kecerunan negatif ataupun pecutan. Dia semakin perlahan. Mungkin ada di depan dia tu ada jalan dia tak elok, mungkin jalan batu-batu, jadi dia pelan sikit. Ya, dia pelan-pelan, maka dia pun kurangkan lajunya. Okey, baik. Jadi pelajar kita tengok lagi ya. Kita tengok. Untuk kita nak cari, sekarang kita ada laju, kita ada masa. Jadi apa yang tidak ada? Ya, sudah semestinya jarak tidak ada di sini. Jadi bagaimana nak menghitung jarak dilalui? Untuk mencari jarak dilalui, para pelajar kena cari luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Contohlah soalan ni ya. Dia bagi dalam ni ada laju dia 20 meter per second, 20 meter per second, 20 meter per second ya. 18 masa dia 18 saat, 8 ini 14 ini 8 situ. Okey, baik. Jadi kita tengok. Okey. Jarak yang dilalui dalam 8 saat pertama, luas segitiga A ni. Dia ialah luas di bawah graf. Sekarang graf ni luas dia ada segitiga A, ada rectangle B, ada segitiga C. Jadi luas dia ialah luas segitiga A berapa? Jadi kita ambil formula luas segitiga. 1/2 kali 8, ni panjang yang ini, masa dia, dan tinggi dia, 20. Jadi dapat 80. Dan kita ambil pula jarak yang dilalui dalam 8 ke 14 saat ni. 8 ke 14 membentuk satu segi empat tepat ataupun rectangle B. Ya, rectangle B ni sebuah segi empat tepat. Maka kita guna formula segi empat tepat, iaitu 14 tolak 8 jarak ni, 14 tolak 8, 6. 6 kali 20 jadi 120 meter. Okey, baik, dapat ya. Seterusnya, kita tengok jarak dilalui dalam 14 ke 18 saat. Yang kawasan ni, dia membentuk satu segitiga. Jadi, kita kira luas segitiga C, triangle C ni. Jadi, formula luas segitiga, 1/2 kali 18 tolak 14. Ya, 18 tolak 14 ialah 4. Okey, 1/2 kali 4 kali 20. 1/2 darab 4 darab 20, maka dapat 40 meter.
Jadi apakah jumlah jarak dilalui? Jadi jarak yang dilalui kita tambah kesemuanya. Luas A tambah luas B tambah luas C. Ya, area of B, area of A, area of B and area of C. So kita pun dapat tambah semualah 80 tambah 120 tambah 40, maka jadilah luas dia ialah 240. Luas 240 itu ialah jumlah jarak yang dilalui. Boleh ya? Berbeza dengan kita tengok tadi kan, graf yang tadi. Okey, sekarang kita teruskan sikit lagi. Ini ya soalannya. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah bergerak dengan laju seragam. State the length of time in second that the particle move with uniform speed. Mana dia uniform speed? Inilah yang datar ni, yang uniform speed ni yang mendatar itu. Ya, yang mendatar. Okey, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat dalam 5 saat pertama. Dan seterusnya dia kata hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 148 meter. Jadi semua ni dapat 6 markah. Kita tengok soalan yang pertama. Kita nak tengok masa dalam saat dalam laju seragam. Okey, kita tengok ni laju seragam. Jadi masa dia berapa? Okey. Yang cikgu hijaukan tu laju seragam. 12 tolak 5 sama dengan 7 saat. Ya, 7 saat sahaja. Okey, seterusnya kita tengok. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat dalam 5 saat pertama. Calculate the rate of change of speed in the first 5 second. Jadi dalam 5 saat pertama, jadi kita cari kecerunan dia. Ya, okey, jadi 9 tolak 1 per dengan 5 tolak 0. Okey, jadi 1.6 meter per saat. Ya. Jadi yang green ni, yang hijau ni. Okey, satu lagi. Kita nak tengok nilai T. Okey, nilai T dalam T saat ialah, okey, dia beri dalam soalan ni dia beri jika jumlah jarak yang dilalui ialah 148. Jika jarak dia 148. Okey, jadi kita pun letak di sini. Jarak 148 jumlah kesemua. Kita cari segitiga, luas segitiga pula. Luas A ni ialah trapezium. Jadi awak kena guna formula trapezium. Dan luas B ialah segi empat ataupun rectangle. Guna formula rectangle. Dan yang ketiga ni luas C ialah trapezium juga. Maka awak guna formula luas trapezium. Jadi tambah ke semua ini, ya, mengikut apa yang saya bagi, anda akan dapat T ialah 16. Baik ya para pelajar, cikgu teruskan sikit lagi. Okey, yang ini jika dia beri graf ya, graf, isikan saja dalam tu. Okey, cikgu laju sedikit ya. Hitung kadar perubahan laju dalam tempoh 4 saat pertama. Jadi kita tahulah tempoh 4 saat pertama. Tengok balik graf tadi. 4 saat pertama. Okey, jadi 4 saat pertama ni perubahan laju dia. Yang ni lah. Jadi kita guna hak ni. 4 saat pertama. Ya, 10 tolak 30, 4 tolak 0. Okey, jadi dapatlah jawapan dia. Negatif 5 meter per saat. Ya. Okey. Kalau dia suruh kita cari, dia ada dah laju, jarak per masa. Sekarang jarak tidak ada. Maka kita letak di tempatnya, laju dia 10, jarak dia X dan masa dia 4. Maka anda akan dapat jarak ialah 40 meter. Dapat 2 markah. Baik. Jadi seterusnya ini ialah cikgu sediakan soalan untuk para pelajar. Boleh guna link ni ya. Boleh tengok soalan ni. Okey, ni contoh soalan. Pelajar boleh masuk link ni dan boleh menjawab soalannya. Ya. Okey.
Dan yang link untuk lagi satu ni ialah jawapan. Ya, cikgu bagi untuk jawapan kepada link yang tadi itu. Jadi para pelajar boleh menggunakan link yang cikgu bagi ni untuk menjawab soalan dan seterusnya para pelajar boleh menyemak jawapan menggunakan link yang saya bagi ni, ya. Okey, baik. Jadi cikgu nak pesan lagi, rajin adalah penawar yang paling mujarab. Malas adalah racun yang paling berbisa. Ya, ingat ya para pelajar. Seterusnya, usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Dengan itu, semoga sampai di sini saja, ya. Semoga para pelajar berjaya dalam SPN 2020. Maka para pelajar teruslah berada di rumah, stay at home. Terima kasih frontliners Perlis Mengaji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.